Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya hormati pengurusi majlis, Dr. Azlan, rakan saya yang saya kasihi, Prof. Karim daripada USM, Prof. Raja Masnah daripada UM, dan juga sahabat-sahabat sekalian. Pada pagi ini saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih sebab diberi peluang untuk bercakap di depan saudara-saudari sekalian berkenaan dengan disruptive innovation in teaching learning yang kita hadapi sekarang, sedar atau tidak sedar. Sebelum tu saya ingin ceritakan pasal disk drive. Ini yang memulakan adanya istilah disruptive innovation, iaitu dikemukakan oleh Profesor Christensen berkenaan dengan disk drive. Pada waktu saya mula-mula zaman saya belajar dulu ataupun mula-mula bekerja dulu, beginilah bentuk disk drive bersaiz 14 inci. Kemudian beberapa orang jurutera ataupun engineer daripada syarikat pembuat disk drive ini membuat yang lebih kecil, 8 inci. Tetapi pada waktu itu syarikat berkenaan, ada beberapa syarikat tidak mahu membuat disk drive yang 8 inci ini sebab customer, pelanggannya pun tidak mahu membeli sebab saiznya kecil, mana kapasitinya kecil dan juga agak perlahan ya. So pada waktu itu teknologi tidak begitu hebat. Kemudian jurutera ni berhenti dan membuka company baru dan telah membuat yang 8 inci dan telah menjual bukan kepada pembuat komputer mainframe, tapi komputer mini, mini komputer. Dan akhirnya selepas beberapa lama mereka berjaya membuat disk drive yang menyamai kapasiti yang 14 inci. Ini menyebabkan tidak ada lagi siapa yang nak membeli yang 14 inci dan akhirnya company ini mati. Sejarah berulang balik, beberapa orang jurutera daripada pembuat 8 inci ini membuat yang 1/4 inci. Sama juga company ini tidak mahu membuatnya sebab customer yang sedia ada tidak mahu beli sebab kapasitinya kecil dan agak perlahan untuk mengambil data. Dan jurutera daripada company berhenti dan buka company sendiri, dan dia bukan menjual disk drive ini kepada pembuat mini komputer tapi kepada pembuat PC kepada, ingat tak dulu masa kita muda-muda dulu, komputer PC PC 80 dan ini adalah bentuknya akhirnya mereka telah berjaya membuat kapasiti yang menyamai yang 8 inci, menyebabkan tidak ada siapa lagi nak beli yang 8 inci. Akhirnya company ini pun gulung tikar, tutup. Sejarah berulang balik, beberapa orang jurutera berjaya membuat yang 3,5 inci pun sama juga, company tak nak jual, tak nak buat. Akhirnya beberapa orang jurutera itu berhenti dan buat yang 3,5 inci dan mereka tidak menjual kepada pembuat PC tapi pada pembuat komputer riba atau laptop pada waktu itu, agak besar saiznya, dan pada waktu itu laptop tidak banyak orang membelinya, harga lebih mahal sikit, dan orang lebih suka pakai yang desktop pada waktu itu. Akhirnya mereka berjaya membuat disk drive yang menyamai kapasiti yang ini. Akhirnya tidak siapa lagi yang nak beli yang besar ni, semua beli yang macam ni, menyebabkan akhirnya company tutup, gulung tikar. Dan sejarah berulang balik, buat yang 2,5 inci dan mereka tidak menjual kepada pembuat laptop tapi kepada pembuat notebook komputer. Dan sejarah berulang balik dan hari ini kita telah melihat solid state drive, tidak ada disk yang bergerak, semuanya macam pen drive, tapi besar saiznya, termasuk dalam komputer kita sendiri sekarang menggunakan solid state. Akhirnya menyebabkan semua company ni yang ni dah tutup semua dah, dan saya menjangkakan ini pun akan tutup juga. Ini dikatakan disruptive innovation. Inovasi yang dihasilkan tu telah membunuh, mengganggu, mengacau company yang sedia ada ataupun pembuat yang sedia ada. Mari kita lihat juga kepada pembuat excavator. Masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah dulu, inilah bentuk excavator yang ada. Masa tu saya ingat lagi ketika projek membuat tali air ke Mubu, beginilah bentuk excavator yang ada, menggunakan kabel. Kemudian beberapa orang jurutera kat sini dia buat hydraulic excavator tapi saiznya kecil. Jadi customer ataupun
pelanggan kepada syarikat ini tak mau membelinya sebab ini kecil, yang ini besar, jangkauannya lebih jauh dan saiz bucketnya lebih besar. Jadi beberapa orang jurutera tu berhenti membuat company sendiri dan dia jual kepada, dia letakkan, sangkutkan kat belakang komputer, traktor pertanian, dan dia bukan jual kepada kontraktor untuk tanam pipe ataupun buat parit, tapi dia jual kepada landscape contractor ataupun kontraktor buat rumah kan. Kemudian mereka buat yang lebih besar lagi, akhirnya ini boleh buat menanam pipe macam kita lihat sekarang kat Malaysia ni, dan akhirnya mereka buat seperti ini. Dan pada hari ini satu pun company yang membuat kabel excavator ni semuanya dah tak ada, semua dah gulung tikar dan tutup ya. Tak ada siapa nak beli yang macam ni lagi sebab selalu masalahnya kabel ni terbelit-belit, menyebabkan masalah nak bukanya ya. Jadi ini pun satu lagi berbentuk disruptive innovation, inovasi yang baru tu menyebabkan yang sedia ada tu mati kan. Begitu juga dalam industri muzik. Dulu-dulu kedai-kedai seperti ini banyak kita lihat di bandar-bandar menjual piring hitam pada waktu itu, kemudian jual CD. Tetapi dengan adanya iTunes dan juga ada beberapa yang menjual muzik online, akhirnya banyak kedai-kedai seperti ini dah tutup dan sekarang payah kita nak cari kedai seperti ini, kecuali kat bandar-bandar kecil. Kalau di Kuala Lumpur payah kita nak cari kedai CD ataupun kedai CD lah untuk beli muzik. Semua orang pakai online saja. Okay, sekarang kita juga berhadapan dengan yang sama. Kita universiti UKM kat sini, di sana ada MOOC. MOOC ni Massive Online Open Courses, di mana universiti mesti membukakan kursusnya secara percuma online. Dipelopori oleh MIT dan juga Harvard. Mereka berganding bahu membuat edX. edX ni kita boleh mengikuti program-program online daripada kedua-dua universiti yang hebat itu secara percuma. Dan sekarang ni di Amerika, di US, kerajaannya telah mengakreditasi kursus bukan program, kursus-kursus, dan siapa-siapa yang mengambil kursus-kursus yang telah diakreditasi ini, mereka mendapat kredit dan boleh ditransfer, boleh dipindahkan ke mana-mana universiti di US dan akhirnya saya menjangkakan kursus-kursus yang telah diakreditasi ini boleh dikumpulkan, akhirnya kita boleh mendapat ijazah bila telah mencapai jumlah tertentu kreditnya. Jadi ini satu masalah yang besar. Begitu juga iTunes dalam iTunes U tadi, iTunes untuk muzik. iTunes U ni adalah ceramah ataupun sarahan-sarahan oleh profesor-profesor terkemuka di seluruh dunia, dan kita boleh mengikuti sarahan-sarahan mereka. Dan juga ada Khan Academy yang membukakan sarahan-sarahan ataupun kuliah-kuliah matematik, engineering dan sains dalam berbagai bentuk yang menarik, yang memudahkan pelajar memahami subjek ataupun kursus-kursus yang dahulunya susah, sebab mereka berjaya. Khan Academy dipelopori oleh Salman Khan. Dia dan rakan-rakannya berjaya membuat video-video yang mengambil kira learning pace pelajar-pelajar dan juga learning style pelajar-pelajar, dan video itu amat memudahkan sehingga ramai pelajar-pelajar yang mengikuti kuliah-kuliahnya ya. Jadi ini adalah merupakan disruptive innovation yang boleh disrupt, yang boleh mengacau kewujudan universiti kat mana-mana, termasuklah di Malaysia. Bahkan di US, Profesor Christensen telah meramalkan dalam tempoh 5 tahun separuh universiti yang ada di US tu akan bankrupt. Sekarang pun dah mula, sebab jumlah pelajar di universiti tradisional tidak bertambah, manakala pelajar universiti yang online ni telah bertambah sebanyak 40% dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Okey, mari kita lihat karakteristik inovasi yang disruptif ini. Biasanya dia bermula hanya sangat perlahan, sebab orang kata dia kualitinya tak bagus, tak agak macam-macam lah alasannya. Dari segi kualiti lah macam-macam, orang tak terima, customer tak terima. Tetapi sana ada customer lain yang mengikutinya, akhirnya dia perkembangannya amat pesat di sini. Dipanggil stunning speed, dia perkembangannya stunning speed. Akhirnya dia boleh menterbalikkan suasana sehingga kan yang sedia ada tu, yang kononnya berkualiti tinggi tu tidak laku lagi ya. Dan graf ini kalau kita tukarkan kepada bentuk log dah seperti ini. Mari kita lihat garis lurus ni ya, mari kita lihat yang garis lurus ni. Yang lengkuk ni kita tinggal kemudian ya.
Okey, sekarang di US sudah banyak kursus-kursus yang online diikuti oleh ramai pelajar, walaupun jumlahnya sikit. Misalnya pada tahun 2000 hanya 0.1% saja pelajar yang mengikuti kursus online, dan 2003 dah melingkat, walaupun almost 2 kali ganda, tetapi dia masih lagi di bawah 1%, dan akhirnya dia telah meningkat kepada 2007 tu sampai 1%, ya. Kalau kita tarik garis lurus, dalam tempoh dalam 2019 ni lebih kurang, ya, boleh katakan semuanya pelajar akan mengikuti kursus online, ya. Pada waktu ini dianggarkan 50% saja lagi pelajar yang mengikuti kuliah secara tradisional, manakala 50% tu mengikuti kursus online sama dalam bentuk fully online, seluruh kursus tu berlaku online, ataupun blended, atau mereka mengikuti flip classroom, ya. Jadi ini menunjukkan pada tahun 2020 ni mungkinlah, ya, separuh universiti kat US tu dah tutup kedai lah, gulung tikar, ya. Dan ini juga masalah yang sama akan berlaku di Malaysia kalau kita tidak berhati-hati. Jadi saya cadangkan dalam menghadapi masalah ini, pertama kita mestilah kita cadangkan kita banyak menggunakan flip classroom. Kita semua upload kita punya kuliah online dengan gunakan video, dan dalam classroom kita banyak membincangkan problem, projek yang besar-besar yang mencabar kebolehan pelajar-pelajar, ya. Kemudian dalam sesuatu program tu kita buat blended program, supaya separuh ataupun sebahagian besar daripada kursus-kursus tu ditawarkan secara atas talian. Kemudian kalau boleh seluruh program tu, tidak semua program, beberapa program, terutamanya program di peringkat postgraduate tu, kita buat di atas online sepenuhnya. Masa yang sama kita cuba optimize learning experience dalam kampus kita. Ini yang tak boleh di-offer, tidak boleh ditawarkan oleh universiti-universiti yang online. Tidak ada universiti online yang boleh menawarkan learning experience dalam kampus, tapi kita boleh. Jadi kita optimize learning experience dalam kampus kita untuk membentuk karakter-karakter yang unggul di kalangan pelajar-pelajar kita, seperti kebolehan mereka berkomunikasi dengan baik, kebolehan meyakinkan orang, kebolehan bekerjasama, kebolehan memimpin, kebolehan menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, ya, collaboration dengan ramai orang. Ini adalah amat penting, dan kita patut optimize kampus kita supaya pelajar kita bila dia graduate memang betul-betul hebat lah. Ini tak boleh di-offer, tidak boleh ditawarkan oleh universiti online. Jadi kita perlu bersegera ke arah ini. Kalau tidak, kita akan mati seperti matinya company ataupun syarikat-syarikat pembuat disk drive tadi, ataupun pembuat excavator menggunakan kabel tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.